Okey, kita teruskan juga kelas kita untuk minggu kedua bulan Mei. Cikgu akan teruskan secara rakaman, masih tajuk di bawah tajuk yang sama, tetapi cikgu akan lebih spesifikkan untuk tajuk 6.3 dan juga 6.4 lah, serta cikgu akan beri kerja kamu ataupun kerja rumah atau kuis lah yang perlu kamu jawab dalam slide ni. Dan kita akan teruskan juga ancaman komunis dan pengisytiharan darurat yang kedua lah, part kedua. Okey, bagi 6.3 ni kita akan tengok usaha menangani ancaman komunis. Seperti yang kita tahu pada bab 6.4, kita tahu bahawa komunis ni dia sudah melakukan beberapa ancaman ataupun tindakan yang sangat merugikan tanah Melayu ketika itu. Dan usaha yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat yang telah dimaktubkan oleh Sir Edward Jenner, dan apa yang termasuk dalam ataupun apa yang termaktub dalam undang-undang darurat adalah satu, menangkap pemimpin gerakan radikal iaitu individu ataupun ketua parti komunis tersebutlah, dan yang kedua mengharamkan PKM dan parti politik fahaman radikal. Yang ketiga, menahan sesiapa sahaja yang disyakit terlibat dengan komunis ataupun gerakan komunis. Dan yang keempat, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis ataupun gerakan-gerakan melibatkan parti komunis. Dan yang keempat, diorang menggeledah ataupun British menggeledah rumah, pagar kampung, perintah berkurung dan wujudkan kampung baru dan pindahkan penduduk disebabkan oleh tindakan komunis yang sangat-sangat kejam. Maka British mengambil inisiatif untuk diorang geledahkan rumah tu, diorang pagar kampung, diorang suruh untuk rakyat perintah berkurung dan mereka wujudkan kampung baru, lalu diorang pindahkan penduduk tersebut ke kampung baru untuk jaga keselamatan uh, penduduk itulah. Seperti kita tahu, matlamat utama komunis adalah melakukan tindakan diorang tu adalah macam diorang mau tengok bahawa kemampuan British untuk macam menjaga kebajikan ataupun keselamatan rakyat di tanah Melayu ketika itu. Dan yang terakhir adalah mengetatkan undang-undang senjata api dan kenakan hukuman mati. Maksud di sini, sesiapa sahaja yang ada senjata api, kalau dia guna secara sesuka hati ataupun memiliki senjata api, maka dia boleh dikenakan hukuman mati lah, hukuman yang sangat berat actually. Okey, baiklah, kita akan teruskan tengok usaha kedua untuk British menangani ancaman komunis. Iaitu British dia telah memperkasakan pasukan keselamatan. Apa sejak pasukan keselamatan yang diperkasa, ada beberapa lah special juga diorang kasih perkasa, sebab setelah tindakan komunis tu membuka mata British untuk faham bahawa kita perlu memperkasakan pasukan keselamatan di tanah Melayu agar perkara ni tidak berlaku lagi lah. Dan apa yang diorang perkasakan adalah iaitu polis cawangan khas, di mana diorang menjalankan risikan dengan cara menyamar sebagai pasukan komunis, tetapi diorang tengoklah ada gerak-geri kah, masih ada komunis di tanah Melayu, dan melaporkan kepada pihak British lah bahawa ada gerakan ataupun kubu-kubu tertentu pasukan komunis. Yang kedua adalah Police Special Constable, iaitu ditugaskan mengawal kawasan ladang dan juga kawasan lombong. Macam kita tahu tadi kan, ancaman komunis melibatkan serangan terhadap lombong-lombong dan juga ladang-ladang yang telah membawa kerugian ekonomi yang besar kepada British di tanah Melayu ketika itu. Selain itu, polis hutan juga telah ditubuhkan. Apakah tujuan polis hutan? Iaitu bertujuan memburu komunis, membuat rondaan pinggiran hutan, diorang yang bawa makanan kepada pasukan bertugas dan juga menjaga kubu. Dan ada juga polis wanita yang ditugaskan untuk melatih anggota baharu dan juga menyusun pasukan wanita untuk menangani komunis lah, dan juga macam diorang yang perangi komunis dari macam sudut pandang wanita lah. Dan ada senoi perang, iaitu orang perang. Maksud dari sini adalah senoi ini orang asli yang terdapat ataupun suku kaum asli yang terdapat di semenanjung Melayu lah. Dan orang Senau ini diorang bertujuan untuk ataupun berfungsi sebagai mengesan persembunyian komunis dalam hutan dari suku orang asli lah. Dan auxiliary
polis pula, diorang membantu polis mempertahankan bandar dan kampung dari serangan komunis. Pasukan askar Melayu pula, diorang berfungsi ataupun bertujuan untuk membanteras gerila komunis dalam hutan dan memusnahkan kubu operasi komunis. Dan pasukan askar Commonwealth ni biasanya askar-askar yang terlibat daripada luar negara, iaitu askar pasukan Commonwealth terdiri daripada beberapa negara di bawah dia lah, iaitu askar dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur dan Kenya. Diorang telah masuk ke tanah Melayu untuk memberi bantuan menangani atau membanteras pergerakan komunis di tanah Melayu ketika itu. Selain itu ada juga Sarawak Rangers, iaitu pasukan yang terdiri daripada orang Iban lah. Diorang ditugaskan untuk menjejaki persembunyian komunis dan hutan, persembunyian komunis di dalam hutan lah di Sarawak, hanya berlaku di Sarawak. Dan ada Home Guard, iaitu pasukan pengawal kampung yang membantu menyekat makanan dan ubat-ubatan ke tangan komunis. Maksudnya di sini Home Guard ni diorang merupakan pasukan pengawal yang tengok ataupun mengawasi kawasan kampung itulah, daripada ada macam pertukaran, macam ada orang bagi ubat-ubatan atau makanan kepada pasukan komunis ketika itulah. Okay, seterusnya British juga telah memperkenalkan ataupun melaksanakan pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan lah. Daripada pelaksanaan ini, kerajaan telah memperkenalkan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan pada 23 Julai 1948. Kenapa dia dilaksanakan? Kerana British mahu mengawal pergerakan penduduk dan juga memudahkan British macam membezakanlah orang awam dengan orang komunis, sebab komunis tidak ada kad pengenalan lah. Dan rancangan BRICS iaitu dilaksanakan oleh Henry Gurney pada 1950 dan Lieutenant dengan bantuan ataupun pengarahnya adalah Lieutenant General Sir Harold Redwood Briggs sebagai pengarah operasi. Dan apa yang mereka laksanakan dalam rancangan ini adalah memutuskan hubungan PKM dengan Min Wen. Min Wen ni orang yang membekalkan makanan dan juga ubat-ubatan kepada komunis lah. Dan diorang memindahkan penduduk setinggan ke kawasan Kampung Baharu lah yang dilengkapi pelbagai kemudahan awam. Seterusnya British dia telah mengadakan tawaran pengampunan. Daripada tawaran pengampunan ni, 6 September 1949 dia dilaksanakanlah, dan Sir Henry ni dia mengisytiharkan pengampunan kepada sesiapa yang terlibat dengan komunis ataupun ahli komunis untuk menyerah diri melalui penyiaran radio, poster, risalah dan juga pas pengampunan. Dan seterusnya adalah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat yang dilaksanakan pada 22 Disember 1949, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Diorang mengisytiharkan kempen dan diorang seru semua kaum untuk daftar sebagai pihak berkuasa sukarela, dan seramai 435,905 orang lah yang mendaftar sebagai sukarela untuk menentang penjahat ketika itu. Tidak lupa juga British telah berusaha menangani ancaman komunis ni dengan cara melaksanakan perintah berkurung. Apa itu perintah berkurung? Perintah berkurung adalah tindakan melarang penduduk keluar rumah dalam masa tempoh tertentu lah. Pada masa tertentu, British melarang penduduk kampung untuk keluar daripada rumah. Dan pasukan keselamatan boleh menjalankan operasi memburu komunis dengan berkesan. Maksudnya di sini orang kampung yang sudah tahu ataupun sudah diberitahu oleh British untuk tidak keluar rumah, maka pasukan ini tahulah sesiapa yang berkeliaran tu kompong komunis. Dan yang seterusnya adalah rundingan baling yang berlaku antara Tunku Abdul Rahman, iaitu dia meminta Chin Peng membubarkan PKM, letakkan senjata dan menyerah diri. Dan Chin Peng akhirnya meletakkan syaratlah kerajaan harus mengakui PKM sebagai parti politik yang sah. Dan malangnya rundingan ini gagal. Kenapa? Sebab tuanku ataupun Tunku ni dia enggan untuk menerima cadangan tersebut. Pada mulanya rundingan baling ni antara Tunku Abdul Rahman dengan Chin Peng lah. Tunku Abdul Rahman ni meminta ataupun dia macam suruh Chin Peng untuk bubarkan PKM, letakkan senjata dan serah diri. Chin Peng bersetuju sekiranya kerajaan mengakui PKM sebagai parti politik sah. Tetapi
Tunku Abdurrahman tidak bersetuju, maka perundingan ini gagallah ketika itu. Dan usaha yang terakhir adalah perang saraf. Perang saraf adalah rancangan untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan juga fikiran rakyat. Maksudnya di sini British dia telah ambil hati rakyat lah, macam dia buat sesuatu perkara untuk tarik ataupun macam rakyat berpihak kepadanya, di mana Sir Gerard Templer telah mengadakan lawatan dan mendampingi rakyat. Dia telah macam syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan bagi mewujudkan bangsa yang bersatu, iaitu kan kita tahu Persekutuan Tanah Melayu ada beberapa bangsa kan. Jadi dengan adanya syarat kewarganegaraan yang dilonggarkan, maka macam bangsa-bangsa yang mendapat kewarganegaraan tu berpihak ataupun tertarik untuk berpihak kepada sejerut lah, dan kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama, pemberian wang tunai kepada penduduk yang dapat tangkap atau memberi maklumat tentang gerila komunis memenangi kepercayaan orang asli supaya sokong kerajaan membanteras komunis. Yang inilah macam mana perang saraf ini membantu pihak British untuk macam mendapat sokongan daripada rakyat dan juga orang-orang asli. Dan perkhidmatan penerangan dimajukan, kerajaan memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam dan kawasan putih maksudnya macam kamu tahu kan, North Korea and South Korea kan. Jadi macam itulah, ada kawasan hitam dan kawasan putih, di mana kawasan hitam tu black area lah, tidak boleh kita pergi. Maksudnya ada macam ancaman komunis di sana. Waktu kita macam kita lah macam tu. So, so seterusnya kita tengok pada 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita lah, daripada usaha-usaha yang dilaksanakan oleh British dengan tindakan komunis terhadap negara kita. Kita akan fokuskan kepada dua aspek sahaja, iaitu aspek politik dan juga aspek sosioekonomi lah. Satu, kita tengok kepada aspek politik, iaitu berlakunya peningkatan jumlah warga negara bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Iaitu kita tahu kan masa perang saraf British telah buka kewarganegaraan kepada sesiapa sahaja yang ada di tanah Melayu. Kedua adalah penubuhan Malayan Chinese Association, iaitu MCA, untuk menawan hati orang Cina, dan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum pada 1955 telah meyakinkan British bahawa komunis dapat dibanteras. Dan seterusnya adalah mempercepatkan proses kemerdekaan bagi tanah Melayu. Seterusnya adalah aspek sosioekonomi. Sosioekonomi adalah darurat menjejaskan ekonomi, iaitu ekonomi terjejas sangatlah di tanah Melayu ketika itu, dan meningkatkan kos perbelanjaan menangani komunis. Seperti kamu tahu kan, komunis telah menghancurkan ataupun dia banyak serang bahagian pengangkutan awam di tanah Melayu, dan rakyat hadapi penderitaan dan kesengsaraan sepanjang tempoh darurat, peningkatan jumlah kematian penduduk tanah Melayu dan juga pengasingan hidup menyebabkan hubungan antara kaum semakin merenggang. Dan inilah yang berlaku. Kalau di aspek politik banyak ke arah positif, kalau aspek sosioekonomi pula banyak ke arah negatif kan. Macam kita tahu darurat menjejaskan ekonomi, meningkatkan kos perbelanjaan, rakyat menderita, banyak mati masa ancaman tersebut, dan pengasingan hiduplah, berlaku pecahan antara bangsa-bangsa di tanah Melayu ketika itu. Dan akhir sekali, kesan dia adalah penyelamatan darurat, iaitu tempoh darurat berlaku selama 12 tahun, iaitu 1948 hinggalah 1960, yang menyebabkan berlaku kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Serta tindakan komunis, dia telah banyaklah kasih musnah kemudahan asas. Komunis tidak saja makasih musnah kita punya kemudahan asas ketika itu, diorang serang juga penduduk, menyebabkan huru hara. Akhirnya huru hara ini berjaya ditamatkan sepenuhnya pada 31 Julai 1960. Jadi kuliah kita sampai di sini sahaja, dan cikgu harap kamu tengok video ni dan buat kerja yang cikgu berilah dalam slide ni juga. Selepas slide ini cikgu akan suruh ataupun cikgu akan beri kamu macam apa latihan yang perlu kamu buat lah. Cikgu akan sediakan satu Google link.
kamu kena jawab kuis dengan Google Doc tu kamu masukkan jawapan kamu untuk bahagian subjektif lah.